Baitullahil Haram, manifestasi ketaatan, tunduk serta patuh Ibrahim dan Ismail alaihissalam kepada penciptanya. Rumah Allah ini tidak pernah sunyi biarpun seketika. Saban hari, ia menerima kedatangan tetamunya yang hadir dari seluruh ceruk bumi sejak ia dibina. Inilah Jeddah, bandaraya kedua terbesar Arab Saudi selepas Riyadh. Ibu kota ini menyambut berjuta umat Islam saban tahun untuk mengerjakan ibadah haji maupun umrah sebelum memasuki kota suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jeddah masyhur sebagai bandaraya moden yang kaya dengan binaan arca dan seni tampak. Kesenian arca dengan pelbagai rupa diletakkan di merata sudut bandaraya ini, terutama di kiri kanan jalan raya utama dan di kawasan rekreasi yang menjadi tumpuan orang ramai. Sejarah moden bandaraya ini bermula ketika era pemerintahan Raja Abdul Aziz Al Saud pada tahun 1925. Ia membangun dengan pesat sekali. Pembinaan pelabuhan moden dan lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz menjadikan ia pintu masuk utama ke Arab Saudi. The government make everything to make Jeddah and another cities is beautiful and clean and envelope. Jeddah memiliki rupa bentuk landskap yang cantik. Tanah-tanah lapang sekitar bandaraya ini tidak dibiarkan kosong. Ia dihias dengan pelbagai jenis tanaman. Jeddah terletak di lembah pergunungan Al-Sarawat yang membatasinya di sebelah timur dan Laut Merah di sebelah barat, menjadikannya sebuah bandar yang sesuai untuk penempatan dan segala bentuk aktiviti perdagangan. Nabi Allah Musa AS bersama ratusan pengikutnya membelah Laut Merah untuk menyelamatkan diri daripada tentera Fir'aun. Sesungguhnya Laut Merah dan Jeddah begitu sinonim dengan sejarah perjuangan Islam. Peristiwa sekumpulan umat Islam yang kental imannya diketuai Ja'far Abu Talib berhijrah menyeberangi Laut Merah menuju Habsyah, antara catatan sirah yang terpahat di hati umat Islam. Hijrah atas prinsip mempertahankan keunggulan akidah kepada Allah yang satu tidak dapat ditandingi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru tidak akan wujud jika tiada yang lama. Begitulah juga Jeddah hari ini. Ia berasal dari sebuah kawasan yang dipanggil Jeddah Lama atau Al-Balad. Jeddah Lama wujud sebelum kedatangan agama Islam lagi, iaitu lebih 2,500 tahun lalu. Jeddah ketika itu hanyalah sebuah penempatan para nelayan yang memperolehi rezeki dari Laut Merah. Selain itu, ia juga menjadi pelabuhan transit utama yang membawa masuk pelbagai jenis rempah ratus dan barangan ke semenanjung tanah Arab. Ketika berada di bawah kekuasaan Kerajaan Osmaniyah dari tahun 1506 hingga 1915, Jeddah Lama mencapai zaman puncak kegemilangannya. Pelabuhannya disinggahi pedagang yang datang dari pelosok dunia.
Kemasyhuran Al-Balad berkait rapat dengan fungsinya sebagai pintu masuk jemaah yang datang untuk mengerjakan haji di Makkah. Hari ini, Al-Balad menjadi sebahagian warisan sejarah Arab Saudi. Bazar menjual pelbagai barangan terletak di bahagian bawah bangunan kediaman di sepanjang lorong-lorong sempit Al-Balad. Bukan itu sahaja, deretan bank dan hotel turut menghiasi kawasan bandar lama ini. Tidak heranlah Bazar Al-Balad menggamit ribuan para pengunjung serta pelancong dari luar negara saban hari. Kerajaan Arab Saudi memberi penekanan khusus untuk memelihara keaslian bandar Jeddah lama ini. Sebuah kereta api elektrik akan melalui kawasan ini dan gerabaknya mempunyai reka bentuk silam. Itu juga kumpulan kabilah-kabilah yang berkenderaankan unta akan juga melalui kawasan ini seperti yang mereka pernah lakukan satu ketika dulu. Tapi kali ini sebagai tarikan pelancong. Seni bina kediaman dan bangunan sekitar Al-Balad bercirikan seni bina tradisi Arab dipanggil rawashin dan musyrabiyah. Purata ketinggian binaan di sini antara 3 hingga 6 tingkat bergantung keluasan tanah dan saiz binaannya. Usaha-usaha pemeliharaan bandar lama ini bermula pada tahun 1970 dipelopori bekas Datuk Bandar Jeddah Muhammad Al-Farsi, seorang arkitek. Dia merasakan bandar lama ini wajar dipelihara bagi mengekalkan corak seni bina Arab lama yang dipanggil seni bina Laut Merah, satu-satunya yang masih tinggal di Arab Saudi. Sami Salih Nawar, pengarah Jabatan Sejarah dan Penyelidikan, agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dengan usaha memelihara warisan sejarah ini. Syami Salih bersama 11 orang kaki tangannya merasa bertuah di atas pembabitan mereka terhadap projek ini. Kerana apabila siap sepenuhnya, kawasan bersejarah ini bakal menjadi mercu tanda kebanggaan warga Saudi. Usaha-usaha pemeliharaan diselia dengan teliti oleh pegawai-pegawai yang dilantik di bawah satu pelan induk yang memakan belanja berjuta-juta rial Saudi. Jeddah 1947 was 1 square kilometer. Jeddah today is 1,600 square kilometers. So the city multiplied 1,600 times in 50 years' time. That meant there is a big change. All the original people of the city went to modern new houses. I'm sure in Malaysia you have similar story like this. And when the city expanded, the original people went to modern Jeddah building. Maybe you saw when you tour around. And then we had some little bit bad condition of the houses. And then our government, which I work for, decided to establish our department to fix, to prepare, to preserve, and also to have a project that the people come back to live again. Hari ini, dianggarkan terdapat lebih 800 buah bangunan sekitar Al-Balad. Ia ibarat muzium terbuka yang mempamerkan pelbagai khazanah tinggalan silam yang sungguh bernilai. Ini antara masjid tertua di Jeddah. Masjid Jami' ini masih dikunjungi penduduk sekitar untuk menunaikan solat berjamaah. Ia dipercayai dibina pada tahun 647 Hijrah. Usianya telah menjangkau hampir 800 tahun. Namun kelihatan masih kukuh dan kebanyakan bahagiannya telah pun dibaik pulih. Tulisan khat ayat-ayat suci Al-Quran yang dipahat dengan kehalusan seninya memenuhi dinding bahagian dalam serta kawasan mihrab. Rak-rak yang dipenuhi naskah Al-Quran dan kitab-kitab muktabar disediakan bagi kemudahan para jemaah. Hammam Yusuf, siap masjid ini,
bersama rakannya Muhammad Ahmad bertugas sebagai nazir masjid menyimpan kenangan masjid tua ini. Menurut Muhammad Ahmad yang berusia 65 tahun, Masjid Jami' Al-Balad adalah lambang keutuhan iman masyarakat setempat. القديمه اللي كانت هي طبعا كانت في صعوبات في المويه ولكن ما هناك صعوبات لقله الناس يعني في كانت ابيار وفي كانت ياخذ المويه من الابيار ياخذ المويه وسقايه تطلع بقجره. Masjid ini dikunjungi bukan sekadar untuk menunaikan salat, malah melihat sejarah warisan silam yang tersimpan di dalamnya. Ini sebenarnya ialah sebuah gedung atau kilang. Tapi kilang ini mengeluarkan hanya satu produk setiap tahun. Dan setiap kali dihasilkan, dia menelan belanja berjuta-juta rial. Kilang yang dimaksudkan ialah kilang membuat kelambu Kaabah atau lebih dikenali dengan kiswah. Kilang yang terletak di Jud di pinggir kota Makkah ini dibina oleh pemerintah Arab Saudi sebagai penghormatan terhadap kesucian Kaabah. Catatan terawal berhubung penggunaan kiswah yang menutupi Kaabah dimulakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Di sinilah proses membuat kiswah bermula. Proses mencuci dan mencelup benang sutera dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi menjamin kualiti benang yang dihasilkan. Ia adalah daripada sutera jenis terbaik diimport khusus untuk membuat kiswah. Selepas dicuci dan dicelup dengan warna-warna yang dikehendaki, benang-benang ini akan dibiarkan kering. Proses pengeringan penting bagi memastikan benang sutera yang dicelup tidak mudah luntur. Benang yang telah dicuci dan diwarnakan akan diuji kekukuhan dan ketahanannya terhadap perubahan cuaca. Proses ujian menggunakan komputer sepenuhnya. Benang yang tahan dengan sebarang perubahan cuaca penting kerana kiswah yang dipasang pada Kaabah terdedah selama 1 tahun. Proses seterusnya ialah mencetak ayat-ayat Al-Quran ke atas kain sebelum disulam dengan benang. Proses menekap tulisan ayat-ayat suci Al-Quran ini menggunakan warna kuning yang disapukan ke atas pencetak yang telah disediakan. Dan inilah hasilnya. Di sinilah peringkat sulaman kiswah dilakukan secara manual oleh pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Kilang di Jud ini menggaji 260 orang pekerja mengikut kemahiran masing-masing. Proses dimulakan dengan menyulam benang putih ke atas tulisan ayat-ayat suci Al-Quran dan nama-nama Allah.
diikuti sulaman benang kuning. Akhirnya, sulaman benang bersalut emas dan perak. Kemahiran serta ketelitian yang tinggi adalah penting bagi memastikan tidak berlaku sebarang kecacatan atau kerosakan pada kiswah. Proses sulaman benang perak atau emas ini mengambil masa 10 hingga 30 hari untuk disiapkan bergantung kepada saiz ayat-ayat yang disulam. Menurut buku yang diterbitkan oleh Direktorat Umum Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kiswah Kaabah ialah simbol penghormatan dan kasih kepada rumah Allah. Sejarah kiswah ialah sebahagian daripada sejarah Kaabah itu sendiri. Nabi Ismail AS dikatakan pernah menutup Kaabah. Namun orang pertama di zaman pra-Islam yang menutupi Kaabah dengan kain tebal pelbagai jenis ialah Tuba'a, Raja Yaman. Di zaman Kesultanan Islam, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menutupi Kaabah 2 kali setahun. Kali pertama dengan kiswah yang diperbuat daripada sutera pada hari Ashura. Dan kali kedua di akhir Ramadan dengan kain koptik. Begitulah seterusnya sehinggalah zaman Abdul Malik bin Marwan. Namun usaha mengeluarkan kiswah secara sistematik bermula di zaman Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1925. Di sini pula, proses menyulam kain kiswah hitam dan hijau menggunakan alat sulaman tradisional. Lebih daripada 10 buah alat seperti ini digunakan bagi menyulam bahagian yang telah ditetapkan. Proses menggunakan alat tradisional, cara yang masih dikekalkan bagi meneruskan sentuhan seni yang tinggi bagi setiap helaian kiswah yang dihasilkan dari kilang ini. Setelah selesai proses sulaman, kiswah yang telah siap sepenuhnya akan disimpan, seterusnya dinilai oleh sekumpulan pegawai dan pembesar negara untuk diluluskan. Kemudian, barulah bahagian-bahagian kiswah ini dicantum sebelum dipasang pada Kaabah pada setiap 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari wukuf dan hari raya Aidil-Adha. Usaha kerajaan Arab Saudi ini menelan belanja sekitar 17 juta rial. Hasilnya begitu mengagumkan dan kiswah yang menutupi Kaabah terus menjadi kebanggaan jutaan umat Islam. Terletak hanya beberapa meter dengan kilang kiswah ialah Muzium 2 Masjid Suci Umat Islam. Muzium ini menyimpan koleksi barangan bersejarah berkaitan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Koleksi bahan yang dipamerkan ada yang telah berusia beratus-ratus tahun, umpamanya mimbar lama Masjidil Haram ini. Mimbar ini yang diperbuat daripada kayu dipercayai digunakan ketika era pemerintahan Abbasiyah yang menguasai semenanjung tanah Arab ketika itu. Bekas yang digunakan untuk menutup makam Ibrahim diperbuat daripada kaca kristal dan bingkainya daripada besi padu. Makam Ibrahim terletak berhadapan dengan Kaabah. Ini pula sebahagian daripada tiang Masjidil Haram yang berusia 200 tahun. Turut dipamerkan ialah pintu Masjidil Haram dan kunci Kaabah yang diperbuat daripada tembaga. Tiang Kaabah, struktur utama yang menunjangi bahagian dalam rumah Allah ini, diperbuat daripada kayu yang kukuh dan diukir dengan ayat-ayat Al-Quran.
Antara yang dipamerkan di muzium ini ialah mulut perigi Zamzam ini yang dikatakan berusia lebih 100 tahun. Inilah keadaannya pada tahun 1299. Semuanya dalam keadaan asal, termasuk baldi yang pernah digunakan pada ketika itu. Binaan Kaabah mempunyai pintunya untuk memasuki ruangan dalam. Pintu Kaabah menjadi simbol keagungan rumah Allah selain kain kiswah yang saban tahun ditukar. Dan ini penutup Hajaratul Aswad menjadi tumpuan setiap umat Islam yang berkunjung ke Masjidil Haram. Sesungguhnya, Allah mengizinkan Kaabah menjadi rumah suci manusia. Sesiapa yang memasukinya akan beroleh keamanan.